Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i, kita akan bincang bab yang ke-14, iaitu hadis yang ke-705. Cuma sebelum itu, untuk makluman, nota sambungan yang baru dibagi pada malam ini, 3 muka surat itu, sebenarnya hadis yang ke-709 itu dia tertinggal huraian dia. Saya akan bagi minggu hadapan. Kita malam ni malam akhir lah. Tak apalah, tu saya bagi selepas ni. Dia sebenarnya hadis 709 tu panjang perbincangannya. Cuma macam mana boleh tersilap tidak copy paste untuk print tu, tu saya bagi kemudian. Jadi muka surat 389 tu nota baru malam 9 tu untuk hadis 710. Untuk 709 tu sebenarnya tertinggal. Ada perbincangan untuk hadis 709 tu agak panjang lah. Kita apalah kita baca setakat yang ada dulu. Jadi insya-Allah untuk hadis 709 tu saya akan bagi dalam sesi yang akan datang dalam bulan Syawal, insya-Allah. Okey, baik. Cuba tengok bab yang ke-14, Al-Fadlu fi Ityanil Masajid. Muka surat 382. Kelebihan datang ke masjid-masjid. Itu saya terjemah guna ke masjid. Walaupun teks asal, tajuk yang asal tu Al-Masajid, kata jamak yang bererti masjid-masjid. Tak apalah. Tu kita terjemah mafhum. Kalau nak kita terjemah asalnya, kelebihan datang ke masjid-masjid, makna dia umum juga. Kalau dalam konteks terjemahan Melayu kita ni, mana umum juga maksud tu, tidak tertentu kepada masjid mana-mana. Jadi kalau kita terjemah kelebihan datang ke masjid dalam konteks bahasa kita, lebih kurang ya. Baik. Hadis yang ke-705, wa bi qala akhbarana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b qala hadatsana Al-Aswad bin Al-Ala ibn Jariyah Al-Thaqafi an Abi Salamah wa Ibnu Abdurrahman an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hina yakhrujur rajul min baitihi ila masjidih farijlun tuktabu hasanah wa rijlun tamhu sayyi'ah. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis yang ke-705 ini daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ketika seseorang keluar dari rumahnya pergi ke masjid, yakni mana-mana masjid, maka satu langkah, yakni kaki sebelah kanan, akan ditulis satu kebaikan, dan satu langkah, yakni kaki sebelah kiri, akan dihapuskan satu kejahatan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebut tentang kelebihan seseorang yang keluar daripada rumahnya dengan maksud semata-mata untuk pergi ke masjid untuk salat berjamaah, dan juga mungkin ada aktiviti-aktiviti lain lah selain daripada salat Jumaat, salat berjamaah itu. Maka kalau dia niat dia begitu, sebab setengah-setengah ulama sebut dia bukan niat pergi ke masjid tu sambil-sambil saja, tidak, tapi itulah niat yang asal. Boleh jadi mungkin dia jumpa kawan dia, itu bukan yang asal. Kalau kita kata asalnya nak keluar beli kicap, asalnya nak keluar beli kicap, cuma sambil-sambil tu singgah di masjid, itu setengah ulama kata tak dapat begitu. Mana keluar ni semata-mata kerana itu. Itu maksud ni. Mana tidak jemaah tu dapat,
Pahala cuma kelebihan setiap langkah itu. Sehingga langkah kanan itu ditulis satu kebaikan dan langkah kiri dihapus satu kejahatan. Begitu maksudnya. Sebab hadis umpama ni dulu pernah kita jumpa dah sebenarnya. Kita jumpa dah hadis ni. Yang mana hadis ini dan juga hadis yang seumpama ini yang kita jumpa sebelum ini, antara kesimpulan yang dibuat oleh ulama adalah seseorang itu dia akan dapat pahala berganda jikalau niat dia tu lebih daripada satu. Mana semakin banyak niat dia, walaupun satu perbuatan. Misalnya pergi ke masjid, dia niat untuk salat jamaah, dia niat untuk dengar kuliah, dia niat untuk beriktikaf, dia niat untuk jumpa kawan, semua tu amal ma'ruf belaka tu, dia akan dapat pahala lebih. Itu mengikut kebanyakan ulama. Tu semuanya adalah merupakan amal saleh. Baik. Perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah adalah sahih, yang juga hadis munfarid Imam An-Nasai. Hadis munfarid maknanya hadis ni hanya Imam Nasai saja yang riwayat. Itu maksud munfarid. Baik, hadis ini juga disebutkan oleh beliau dalam kitab asalnya, iaitu Sunan Kubra. Ni kita ni Sunan Sughra ataupun Al-Mujtabah, yang bersumberkan daripada Amr bin Ali, daripada Yahya bin Al-Qattan, daripada Ibn Abi Zaid, daripada Al-Aswad Ibn Al-Ala Al-Thaqafi, daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, daripada Abu Hurairah. Mana kalau kita perhatikan dia punya sanad dia tu, kubra maknanya lebih kurang lah, lebih. Cuba kalau kita perhatikan daripada Ammar bin Ali, daripada Yahya, daripada Abi Zib, daripada Al-Aswad bin Al-Ala bin Jarir, daripada Abi Salamah, iaitu Abdurrahman bin Abdurrahman, bukan bin ni tersilap, iaitu hak asal dia tu, iaitu Abu Salamah, iaitu Abdurrahman. Baik ya, tersilap. Daripada Abi Salamah tu kunyah dia, nama dia nya Abdurrahman. Tu tersilap dia. Perbetul kan? Tempat bin tu potong iaitu. Maknanya dalam Sunan Kubra pun sama juga, sanad sama. Itu maksudnya. Tak apalah. Jadi ini antara hadis yang hanya Imam Nasai saja riwayat. Yang kedua, hadis yang dikemukakan di bawah bab 14 menunjukkan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang datang ke masjid untuk menunaikan salat. Jadi berkait dengan poin yang pertama, walaupun munfarid tetapi oleh kerana perawi dia semuanya thiqah, ulama terima. Tidaklah kata bila munfarid terus dihukum ke dhaif, tidak. Cuma kalau bertembung yang munfarid itu dengan yang tidak munfarid, diutamakan yang tidak munfarid lah. Misalnya riwayat lain katakanlah ramai perawi, bukan dikeluarkan oleh Imam Nasai saja, tu ulama akan terima yang itulah. Tetapi secara asasnya munfarid ini kalau perawinya semuanya thiqah, maka diterima. Baik. Yang ke-13 dalam Al-Kubra, ni kita asal Imam Nasai sebelum dia ringkaskan menjadi surah, disebutkan ila masjidi, yang bermaksud ke masjidku, yang memberi maksud khusus iaitu masjid Nabi SAW. Ini tidak sesuai dengan maksud Imam An-Nasai kerana beliau dalam tajuknya bermaksud semua masjid. Baik, jadi kalau kita melihat kepada poin yang ketiga ni, kenapa ada beza? Pada ini kita baca ni Sunan surah ataupun Al-Mujtabah, sebut ila masjidi. Masjidi itu masjidnya tu bukan maksud masjid Nabi. Masjidnya tu umum, masjid dia lah, masjid kampung dia ke, masjid negeri dia ke, masjid tempat dia duduk lah. Kalau masjidi dalam Kubra sebut masjidi, itu masjidku. Ku tu makna Nabi SAW. Jadi maknanya untuk dapat kelebihan ni jadi khusus untuk masjid Nabi sahaja. Itu maksud dia. Jadi kalau mengikut yang Kubra, dia tidak sesuai dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai. Kerana tajuk yang dikemukakan oleh Imam Nasai ini, dia merujuk pada semua masjid. Tak kira lah masjid mana pun. Asal saja masjid,
Bila seseorang itu turun daripada rumah dia dengan niat ikhlas, semata-mata hendak pergi ke masjid untuk berjamaah, maka dia akan dapat kelebihan. Baik. Jadi maknanya yang lebih tepatnya sebenarnya, maksudnya inilah surah, sunan surah ataupun al-mujtaba, yang menyebutkan masjidi, bukan masjidi. Yang keempat, mengikut Imam Asy-Syanqiti dalam kitabnya Syuruq Anwaril Minan Al-Kubra Al-Ilahiyah Bikashfi Asraris Sunanis Surah An-Nasaiyah, hadis ini menjadi dalil yang terang kelebihan memperbanyakkan langkah ke masjid, dan terdapat banyak hadis yang menyebutkan hal ini. Sebahagian hadis berkenaan memuatkan fakta lain yang berkaitan dengan taharah dan kelebihan berwudu, yakni berwudu di rumah sebelum keluar ke masjid. Ada setengah tu bukan, dia tidak bermula dengan keluar, dia bermula dengan mengambil wudu di rumah. Ada juga hadis yang sebut begitu. Dan kita jumpa ada hadis tu, seseorang yang mengambil wudu di rumah dia, bila selesai ambil wudu dengan sempurna, kemudian dia keluar pergi ke masjid. Dia akan dapat juga kelebihan ni. Mana setiap langkah tu, langkah kanan diberi satu hasanah, langkah kiri dihapuskan satu dosa. Tapi dalam hadis ni tidak sebut bermula dengan wudu, tetapi bermula dengan keluar daripada rumah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya hadis ni kita kena gabung. Itu mengikut ulama. Jadi kena gabung. Tapi ada juga setengah ulama menyebutkan seseorang yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan tidak ada wudu, dan dia pergi ambil wudu di masjid. Kalau mengikut hadis tadi, dia tak akan dapat kelebihan ni. Kelebihan dihapuskan setiap langkah itu, diberi hasanah setiap langkah, dihapuskan setiap kejahatan setiap langkah tu, dia tak akan dapat. Ada yang sebut gitu. Tetapi kalau berdasar pada hadis ni, dia akan dapat juga. Sebab dalam hadis tidak sebut bermula dengan wudu. Dalam hadis ni tidak disebut bermula dengan wudu. Begitu. Sebab itulah bagi saya lah, setakat yang saya tengok, maknanya kalau untuk dapat kelebihan supaya tidak berlaku khilaf, lebih baik kita ambil wudu di rumah. Dan sebenarnya ramai ulama sebut kita ambil wudu di rumah tu sebenarnya pahala kita lebih besar. Sebab apa? Sebab kita guna kos kita sendiri. Jangan pula ada maksud kita ambil menggotai apa ni, air mahal ni, api pun mahal, dia atas rumah dia guna enjin lagi, ataupun macam-macam lah dia mari dalam kepala tu. Sengaja pergi ambil wuduk di masjid tu kena nak mengurangkan kos. Waktu tu saya tak tahulah boleh ke tidak kalau niat begitu. Bagi sayanya jangan adalah niat begitu tu. Kira kita mau, tak kita tak. Kira kita mau, tak salah siapa kita mau. Kalau kita kukuk mana pun, kalau kita tengok hadis ni, walaupun tidak disebut bermula dengan wudu, tapi hadis satu lagi, riwayat Imam Nasa'i kok ada sebut. Begitulah. Jadi sebab tu ulama dia tengok semua. Maknanya hak ni maknanya hadis ni agak lebih ringkas daripada yang itu. Sebab itulah salah satu kaedah dalam kita nak memahami satu-satu isu yang disebut dalam hadis, kena tengok banyak hadis. Orang panggil melihat hadis secara kolektif itulah, secara majmuah. Tak boleh tengok so. Baik. Begitulah maksudnya. Jadi tentu dah lebih afdal ambil wuduk di rumah lah. Tu tentu dah. Jadi kita amal begitulah. Baik, seterusnya kita pergi pada bab yang ke-15. An-nahyu an man'in nisa min ityanihinnal masajid. Larangan menghalang perempuan datang ke masjid-masjid. Dari segi terjemah lah. Walaupun dia guna jamak, sebenarnya kalau kita nak terjemah masjid saja pun boleh. Sebab dalam bahasa kita tu sudah maksud umum dah tu. Tidak ada penentuan khusus masjid yang mana. Jadi dalam bab yang ke-15 ni, an-nahyu an man'in nisa min ityanihinnal masajid. Larangan menghalang perempuan datang ke masjid. Baik. Cuba tengok hadis yang ke-706 Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Sufyan an Az-Zuhri an Salim an Abih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'zanatil mar'ah idza sta'zanatim ra'atu ahadikum. Kena baca gitu ni. Idza sta'zanatim ra'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar lah. Daripada Ibnu Umar, daripada ayah Salim tu maksudnya daripada Ibnu Umar.
Jadi Ibnu Umar ni yang meriwayatkan hadis daripada dia adalah anak dia yang bernama Salim. Ibnu Umar ni nama dia Abdullah, tapi ada anak dia bernama Abdullah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Enggak orang Arab tak pelik sebab kita Sultan Muhammad ke-5. Siapa kena letak nombor. Nah, tu biasa tu. Baik, tak apalah kan. Jadi hak ni Salim riwayat daripada ayah dia. Siapa ayah dia tu? Abdullah bin Umar, ataupun lebih terkenal dengan Ibnu Umar. Jadi kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila isteri seseorang kamu meminta izin untuk ke masjid, maka janganlah menahannya, janganlah menghalangnya. Itu maksudnya. Baik, cuba kita tengok perbincangan hadis ini. Jadi secara zahir lah hadis ini, kalau kita nak nak sesuaikan dengan tajuk yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i, maknanya kena benarkanlah, kena izinkan. Zahirnya begitulah. Walau bagaimanapun di sini berlaku perbezaan pandangan ulama. Cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama hadis bab, iaitu hadis tu tersilap. Hadis bab iaitu hadis Ibnu Umar melalui jalur riwayat Ibnu Uyainah adalah muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Inilah maksudnya. Baik, yang kedua, hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menunjukkan larangan Nabi SAW agar seseorang tidak menghalang perempuan. Perempuan ini maksudnya isteri dia, anak dia, ataupun perempuan yang di bawah jagaan dia lah, apabila mereka meminta izin untuk datang ke masjid. Itu kenyataan secara umum. Yang ketiga, zahir bab lah. Zahir bab tu maknanya bab yang dibuat oleh Imam Nasa'i ini secara zahirnya menunjukkan larangan secara umum yang merangkumi waktu siang dan malam. Jadi kalau kita anggap secara umum gitu, itu melihat kepada zahir hadis yang beliau kemukakan. Mana kalau kita tengok zahir hadis dan juga tajuk yang dibuat, mana kita kata siang malam tak boleh belaka, tak boleh halal. Kalau dia minta nak pergi malam pun kita tak boleh halal, minta nak pergi siang hari pun tak boleh halal. Zahirnya nampak begitu. Zahirnya nampak begitu. Ini berbeza dengan pandangan Imam Bukhari rahimahullah yang telah membuat bab keluar perempuan ke masjid pada waktu malam dan waktu ghalas. Waktu ghalas ni waktu tu kita kata dekat subuh tu. Tu. Ataupun selepas azan subuh tu. Baik. Imam Bukhari buat begitu. Jadi maknanya kalau kita perhatikan tajuk Imam Nasa'i dengan tajuk Imam Bukhari ni, tajuk Imam Bukhari ni dia panggil tajuk dia ni ada muqayyad. Tajuk dia ni ada takyid. Mana kait kelarangan itu dengan waktu. Waktu malam dengan waktu subuh tu kan gelap lagi subuh tu. Tapi kalau zahir Imam Nasa'i ni tak ada. Tak kira waktu siang, waktu mana pun asal masjid. Tak boleh larang. Jadi Imam Bukhari buat ni nampaknya ada larangan untuk waktu malam dan juga waktu subuh tu. Waktu subuh lah mudah kita terjemah gitu masih gelap lagi. Bukan isfar. Kalau isfar tu Allah nak curah dah. Gitu. Baik. Sikap Imam Bukhari yang membuat takyid. Takyid nak terjemah ke mana? Takyid ni maknanya ada terikat lah. Takyid. Takyid maknanya kata larangnya tu seolah Imam Bukhari faham hadis umum ni maksud larang tu waktu malam ataupun waktu ghalah, waktu gelap subuh tu. Gitu. Baik. Itu makna takyid. Jadi takyid itu makna kaitkan larangan itu dengan malam, kerana ada takyid dalam setengah riwayat. Sebab ada setengah riwayat larang tu waktu malam. Bukan hadis ni, hadis lain. Sebab tu Imam Bukhari buat takyid tu. Kena takyid tu mana ada dikaitkan larangan tu dengan waktu malam. Tidak seperti mana Imam Nasa'i dengan tajuk, dengan hadis yang dia kemukakan ni, tidak ada makna takyid itu. Seolah-olah kita boleh faham secara zahirnya larangan ini merangkumi waktu malam dan juga waktu siang hari. Imam Bukhari ada meriwayatkan hadis juga daripada Ibnu Umar, tetapi daripada jalur Hanzalah bin Abu Sufyan Al-Juma'i itu, daripada Salim, daripada Ibnu Umar juga. Tu boleh tu.
Yang bermaksud apabila isteri-isteri kamu meminta izin untuk ke masjid pada waktu malam, maka izinkanlah mereka. Maknanya hak ni waktu malam pun izin juga. Kalau waktu sedia tu okeylah, sebab kita kata di segi fitnah, keadaan berbahaya untuk wanita tu mungkin terlalu rendah lah, ataupun kita kata tak ada lah. Tu tak pelik lah kalau izin pun malam pun izin juga ni. Dalam satu riwayat. Baik, tak apalah. Hak naknya ke apa dia? Mana bila ada riwayat begitu, ada riwayat takkid, ada riwayat mutlak, dia panggil mutlak lah. Hak mutlak tu mana riwayat hak tidak kait dengan waktu larangan itu. Tu dia panggil riwayat mutlak. Hak riwayat kait ke dengan waktu ni dia panggil riwayat muqayyad. Kerana ada takyid. Tu dia. Gitu. Baik. Difaham daripada kenyataan ini bahawa telah berlaku khilaf di kalangan ulama dalam memahami maksud larangan dalam hadis berkait dengan isu ini. Hak tu yang jadi khilaf tu. Jadi khilafnya Nabi larang sebenarnya apa? Sebab kalau dalam tadi kan ada kan, kalau malas pun boleh bunyi juga. Tapi tajuk Imam Bukhari larangnya tu, larangnya tu bab keluar perempuan masjid pada waktu malam dan waktu ghalas. Dia buat tajuk gitu. Jadi maknanya hak dia kata larangnya tu waktu tu lah. Ataupun kalau dia minta izin, kalau keizinan pun diberi pada waktu tu lah. Sebab kalau siang hari ni boleh kata kepakat bui lah. Moga tak ada masalah. Hak timbul isunya waktu malam ataupun waktu subuh, hak gelap tu, ghalas tu, pada mula-mula subuh tu dia panggil ghalas. Baik. Jadi lepas tu ada pula riwayat sebut, misalnya di sini daripada Salim juga, dia ambil dengan ayah dia juga. Hak ni Bukhari nah benarnya. Apabila isteri-isteri kamu minta izin untuk ke masjid pada waktu malam, izinkanlah mereka. Baik. Jadi melihat kepada kepelbagaian hadis, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, maka ulama kita faham berbeza-beza. Maknanya berlaku khilaf di kalangan ulama dalam memahami maksud larangan dalam hadis berkait dengan isu ini. Adakah larangan menghalang mereka ke masjid berkait dengan keadaan tertentu atau secara mutlak? Jadi larangan ini sebenarnya untuk semua keadaan kah? Ataupun dia berkait dengan keadaan tertentu, waktu tertentu? Baik. Riwayat yang ada takyid dengan malam atau ghalas adalah merujuk pada keadaan yang tidak kondusif kepada perempuan, dibimbangi akan berlaku perkara yang tidak baik pada mereka. Jadi maknanya kita boleh fakar semualah. Jadi hak Nabi larang untuk waktu malam dan waktu gelap subuh tu, hak tu maknanya dibimbangi. Larangan itu dia berkait dengan kebimbangan, kuku ada apa-apa yang tidak boleh membahayakan perempuan lah. Mana berkait larangan itu bukan mutlak maksudnya. Larangan itu berkait dengan keadaan, situasi, masa. Kalau zaman kita sekarang ni, saya tak nampak ada bahaya sebab dia mari dengan suami dia misalnya. Lepas tu dalam keadaan pun siapa di masjid curah, sekeliling masjid curah. Lepas tu orang pun ramai. Jadi kalau keadaan gitu, mana kena bagi izin lah. Itu moleknya. Kemudian dia ada perbincangan lah di bawah tu. Izin tu ada kayu pengukur ke tidak? Ada kaedah ke tidak? Kita sebut di bawah tu, saya sebut di bawah tu. Baik, cuba tengok lagi. Jadi larangan dalam hadis adalah melihat kepada keadaan yang tidak sesuai. Tu. Suasana, keadaan dan zaman boleh berubah. Justru hukum larangan mungkin juga akan berubah jika keadaan dan zaman sudah dikira selamat dan kemungkinan berlaku perkara tidak baik pada wanita sudah tidak ada atau terlalu rendah. Maka kebenaran dari pihak wali dan penjaga mereka lebih ditekankan. Sebab perempuan ni, kita kata kalau siang hari, selain pada masjid tu, nampak bebas sangat keluar. Jadi kalau ke masjid, jadi takut. Berat benar ke masjid tempat kita ni. Soalan lagi tu. Tu jadi timbul persoalan tu. Kau tak lihat agak tutup siap ni misalnya. Tak mungkin lah ada gitu. Maknanya kalau tempat lain bebas, masjid lagi lah bebas sepatutnya. Bahkan kalau kita tengok berlaku perkara kita panggil fitnah, sebenarnya di luar masjid lebih besar lagi. Nak bani masjid, saya rasa masjid tak ada fitnah. Kalau ada pun kita tidak nafi ada berlaku. Ada berlaku. Tetapi nak banding dengan destinasi lain lah kita kata. Masjid ni paling minimal. Bahkan setengah orang tu nak jumpa perempuan, nak melamar perempuan tu, mari jumpa di masjid. Tempat terbuka. Kira-kiranya begitulah. Hak peliknya masa nak mari dak atas kereta sekali dah.
Tu pelik tu. Tu. Tak apalah, cuba kita tengok lagi. Yang keempat, isu kebenaran wanita keluar ada 2 fasal. Ni ulama sebut. Yang pertama keluar untuk ke masjid, dan kedua keluar untuk ke tempat lain selain masjid. Ni ulama bincang juga ni. Jadi sibuk masalah keluar ke masjid, patut keluar tempat lain tu macam mana? Kalau kita dah bincang ni, nak pergi masjid, patut ke dilarang? Kalau tengok pada tajuk Imam Nasa'i buat, dah hadis kemudian tak patut larang lah, builah keizinan. Patut tengok dalam hadis lain dikaitkan dengan waktu malam, maknanya isu keselamatan wali kena ambil kira isu keselamatan perempuan itu, sama ada isteri dia ke anak perempuan dia ataupun orang di bawah jagaan dia dah, yang perempuan itu kena ambil kira. Baik, jadi bila kita bercakap tentang isu kebenaran wanita keluar rumah, sama dia ada 2 fasa. Pertama keluar untuk ke masjid, dan kedua keluar untuk ke tempat lain selain masjid. Nak letak hukum ni, nak letak hukum. Jika dilihat kepada hadis, maka keluar untuk ke masjid adalah digalakkan, diberi keizinan kepada mereka jika keadaan sesuai. Namun jika melibatkan keluar ke tempat selain masjid, maka lebih perlu difikirkan manfaat kepada mereka dan juga keselamatan kepada mereka. Ni pandangan ulama ni. Jadi kalau pergi masjid pun Nabi ambil kira, dibincang dalam fiqh. Kalau ke tempat lain yang tidak terjaga seperti masjid ni, lagilah perlu diperketatkan. Tak boleh mudah-mudah gitu, sebab perempuan, lelaki pun zatlah ni bahaya juga. Tambah-tambah kalau peringkat kita kata sekolah menengah, bahaya lagi tu. Banyak juga berlaku kes tu. Baik, jadi kalau tempat lain lagilah perlu ditekankan. Wali dan penjaga mereka perlu membuat pertimbangan yang sangat wajar untuk memberikan keizinan kepada mereka. Tambah-tambah dalam suasana yang fasad, suasana manusia yang kita kata tidak takut kepada dosa, nilai moral rendah dan sebagainya, lagilah kena ambil kira wali itu tanggungjawab dia tu. Yang kelima, isu ini menjadi khilaf di antara Ibnu Umar dan anaknya Bilal. Isu kebenaran masjid ni, maksudnya isu ini jadi khilaf. Cuba kita tengok di sini antara Ibnu Umar dengan anak dia. Sebab Ibnu Umar ni ada anak dia nama Bilal, bukan Bilal bin Rabah tu. Tu beliau, yakni Ibnu Umar, antara yang memberi sokongan kepada wanita untuk pergi ke masjid, manakala Bilal antara yang agak keras dalam isu ini, sehingga beliau nampaknya tidak ada ruang untuk memberi kelonggaran kepada wanita datang ke masjid. Mungkin bagi beliau wanita lebih baik dan sesuai salat di rumah. Ini mengikut Bilal, anak Ibnu Umar. Apabila Ibnu Umar membacakan hadis yang tidak ada takkid, maknanya Ibnu Umar baca hadis yang tidak sebut, larangnya itu mutlak. Contoh hadis inilah, hadis yang kita baca inilah, hadis Imam Nasa'i bawa ni. Bila Ibnu Umar baca hadis ni, maka anak dia Bilal tetap dengan keputusannya untuk menghalang wanita ke masjid. Ini menyebabkan beliau dicerca oleh ayah. Bahkan ni saya sebut ni tidak semua ni, dalam beberapa kitab lain sebut, sehingga menjadi tegang antara dia dengan ayah dia. Dan perbalahan ini disebut oleh ulama. Balah besar lah kalau kita sebut bahasa kita, balah besar antara Ibnu Umar dengan anak dia nama Bilal. Baik, sebahagian ulama menyebutkan cercaan yang agak keras yang dilakukan oleh Ibnu Umar kerana anaknya menolak pandangan beliau tanpa mengemukakan dalil, bahkan hanya beralaskan kepada pandangan semata-mata. Ada ulama kata gitulah. Jadi marah Ibnu Umar sebab dia sebut kata maulid bagus kalau diberi kebenaran. Ni hadisnya. Tiba-tiba anak dia tu kata saya suka semaya di rumah, tapi tak ada dalil. Kerana tidak ada dalil, itulah ulama kata menyebabkan kemarahan Ibnu Umar terhadap anak dia tu, dan sampai ayah dia cerca dia. Kalau kita tengok dalam istilah Arab pun, maknanya digunakan yasubbu tu, mana dia mencerca. Mana beratlah. Sebab kalau kita perhatikan dia punya sahabat ni memang begitu dia. Kecek agama tak ada dalil, tak dalil. Kena ada dalil. Itu style sahabat. Kalau style kita lah ni tak gitu. Tak kira Tok Guru saya sebut, Tok Guru saya tak kira, Tok Guru saya kata gini, mari hadis tahu mana pun Tok Guru saya kata gini. Itu style kita. Kalau sahabat tu tak, dia nak dalil. Sebab ni berkait dengan hukum agama. Itu kata sebagai ulama lah. Kata sebagai ulama. Jadi maknanya apa? Maknanya khilaf ini berlaku di kalangan ulama, di kalangan sahabat lagi. Dan kita kena ingat lah, kita kena ingat tempat kita pun memang ada. Misalnya sahabat-sahabat kita antara lah. Kita kata mungkin terpengaruh dengan mazhab Hanafi lah kita kata. Tabligh, misalnya sahabat-sahabat tabligh
Oh, memang dia pegang kata hal ni lebih afdal di rumah. Walaupun duduk tepi masjid pun dia tak pergi. Sebab dia kata afdal di rumah. Ha, ni khilaf lah, isu khilaf. Bukan tak ya. Tapi di rumah. Baik. Yang keenam, mengikut Ibnu Daqiqil Id dalam kitabnya Ihkamul Ihkam jilid 2 tu situ ada nyata. Jelas daripada hadis ini larangan menghalang wanita ke masjid apabila mereka meminta izin untuk ke masjid. Mana tak boleh halal lah. Tapi kena ingatlah, sebab di bawah tu saya kemukakan banyak pandangan ulama. Sebenarnya hak ni kukuk mana pun ulama kata tidak secara mutlak. Maknanya kita tak boleh halal kalau dia minta. Dia minta nak pergi. Tak boleh halal lah. Tapi tak boleh paksa sebab keutamaan kepada lelaki. Tapi kalau dia minta izin, molek kita benarkan. Kecuali pada pandangan wali atau penjaga itu ada isu lain. Sesuatu yang tidak wajar untuk dihadir ke masjid. Mungkin keadaan tidak sesuai atau apa-apa sajalah yang melibatkan keselamatan dia, itu perlu diutamakan. Tak boleh win lah. Kena tengok gitu. Tapi asasnya kalau tidak ada sebab-sebab yang kita kata yang wajar, maka lebih baik diberikan izin kalau dia minta. Sebab tu dia kata kalau dia minta. Dia sebenarnya kalimah itu kalau dia minta itu, di situlah ulama kita berijtihad bahawa perempuan ini tidaklah ditekankan datang ke masjid berjemaah seperti mana lelaki. Ada yang berpendapat begitu sebab atas rasa bila dia minta izin. Tu yang pertama. Yang kedua, daripada kenyataan itu juga ada ulama menyebutkan bahawa perempuan bila nak pergi masjid dia kena minta izin. Ada juga yang berpendapat gitu. Macam-macam lah kita tengok pandangan ulama. Sebab itulah kalau Dr. Yusuf Qaradawi dia letak hukum asalnya molek pergi ke masjid bagi pandangan dia. Asal hukum umumnya begitu. Molek pergi. Bahkan kita galak kalau tidak jadi jahil perempuan ni. Kecuali wali dia, tiba bapak dia tu buka kelas di rumah. Anak dia boleh belajar. Faham tentang perkara-perkara agama ni. Tu tak apa. Tapi siapa dia nak buat kelas gitu? Tak boleh harap dengan TV tu. YouTube tak boleh harap dia tengok muka lain. Jadi maknanya perlu jugalah. Sebabnya begini. Ialah ni dalam ETUB dia tidak sebut. Kalau kita tengok dalam internet lah perbincangan ulama tentang hadis ni dikemukakan banyak pandangan. Banyak juga pandangan-pandangan pendapat semasa yang menyebutkan bahawa isu perempuan datang ke masjid ni dia agak mana perlu ditekankan sekarang ni. Sebab apa? Sebab kesan dia tu perempuan jadi sangat jahil. Sangat jahil. Sebab masjid ni kukuk mana pun secara umumnya tempat mengambil ilmu agama. Baik. Itu pandangan dia lah. Cuma kita kena tengok juga setengah tempat itu dia banyakkan aktiviti perempuan itu sama ada tidak di masjid pun, tapi dia ada khusus program wanita ni dalam seminggu sekali dua kali. Atau perlu kita hadirkan isteri kita ke ataupun kita kata perempuan di bawah jagaan kita kalau tidak pergi ke masjid pun. Jadi kalau dulu isu masjid ni sebab dia isu di situlah tempatnya kelas-kelas agama, majlis-majlis ilmu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata bila sebut tentang perempuan ni dia bukan sekadar untuk berjamaah. Ada juga yang kata begitu, tapi dia berkait dengan kebaikan lain, iaitu majlis ilmu. Memang betul pun. Tama-tama kalau maghrib dengan isya dah lah waktu terdekat. Jadi kalau dia duduk sekejap untuk dengar tu memang sangat munasabah. Kalau kita nak kata ambil waktu maghrib, waktu asar, tu tak ada kuliah. Sekadar mata-mata untuk jemaah lah. Boleh dibenarkan juga. Cuma kalau nisbah pada tempat kita, kalau waktu maghrib ini itu waktu yang banyak pengisian. Bukan sekadar berjemaah dia dapat banyak pengisian. Begitulah maksudnya dalam perbincangan. Cuma saya tidak sentuh perkara itu secara bertulislah. Baik, cuba tengok lagi. Jadi pandangan Ibnu Daqiqil Id itu sebenarnya dalam kitab Al-Ihkamul Ihkam sebenarnya dia sebut itu secara umum, mengikut zahir hadis dan juga zahir daripada tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai. Baik. Cuba tengok yang ketujuh. Perlu diingat bahawa punca khilaf dalam isu ini kerana ada beberapa hadis yang menyebutkan salat wanita di rumahnya lebih afdal berbanding di masjid. Ada hadis yang sebut begitu. Antaranya adalah hadis riwayat Habib Ibnu Thabit daripada Ibnu Umar juga. Ibnu Umar juga.
Yang bermaksud, janganlah kamu menghalang wanita-wanita kamu pergi ke masjid, dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Jadi zahir hadis menunjukkan wanita harus pergi ke solat ke masjid, tapi solat di rumah lebih afdal. Di masjid tu molek lah, tapi di rumah lebih afdal. Sebab itulah kalau kita perhatikan hadis, bila dia minta, mesti dia minta sekali-sekala nak pergi masjid tak. Misalnya ada kuliah, sebab dia tengok tu kuliah ni ustaz selebriti pergi kuliah, nak pergi kuliah tak? Tak aja pergi pun minta nak pergi, bui lah. Gitu tu sebagai contoh saja tu Yang ke-8, dalam meneliti isu ini, pandangan pihak mana yang kita pilih, maka tidak harus mengabaikan pandangan ulama yang menetapkan disiplin yang wajib dipatuhi ketika wanita keluar daripada rumah. Dia kena tengok semualah. Jadi kukuk mana pun, kalau kita pegang pendapat boleh secara mutlak, boleh secara muqayyad, ataupun apa-apa pandangan yang berkait kebenaran pergi, tetap dia kena jaga disiplin. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak jaga disiplin, sama ada boleh jadi dia terapak pahala ataupun jadi timbul fitnah. Fitnah di masjid ni, kerana ulama sebut fitnah di masjid kalau berlaku dia lebih besar daripada fitnah di tempat lain. Jadi kena jaga supaya orang bid'ah di masjid, bid'ah di masjid dengan bid'ah di pasar tak serupa. Bid'ah tu dia buat di masjid, tu lagi besar dosa tu. Baik, kata Al-Allamah Asy-Syaukani, Imam Syaukani, dia buat ulasan dalam bab ni. Dia kata berdasarkan fakta-fakta yang diperolehi dalam beberapa hadis, maka wajar diberikan keizinan kepada wanita ke masjid dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Sebab dia syarah saya guna ni, Syekh Ethiopi ni, daripada kitab pertama ni, kitab ke-8, nak habis dah juz yang ke-8. Sebenarnya banyak bila dia bincang satu-satu isu yang bersifat, kita kata masyarakat lah, kaitan masyarakat, banyak dia buat kesimpulan dengan mengambil pandangan Imam Syaukani. Cuba perhati, banyak. Cuba di sini pun dia kemuka ni. Bila dia bincang macam ni, bincang ni panjang. Dia pun sebut kata-kata, walaupun dia sebut juga kata-kata lain, tetapi acakkan dia. Misalnya Syaukani kata, kalau kita tengok pada fakta-fakta dalam beberapa hadis, sebenarnya wajar diberi keizinan kepada wanita kalau dia minta lah untuk ke masjid dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Fitnah yang dimaksudkan sama ada fitnah daripada diri mereka sendiri atau fitnah dari luar. Fitnah ni kadang-kadang daripada wanita tu sendiri, sebab dia tidak jaga penampilan dia. Dia tidak jaga penampilan yang patuh syariat, itulah kita kata. Dia tak jaga. Tu kadang-kadang fitnah daripada diri dia lah, ataupun daripada luar. Semua kena ambil kira. Sehubungan dengan isu ini, Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, mana-mana perempuan yang memakai wangian yang melampau, bukhur ni asal maknanya wangi asal tu, asal dia lah. Maka janganlah mereka datang salat isyak akhir bersama kami. Isyak akhir ni, kena ingatlah kita bincang dah, maknanya waktu maghrib tu. Isyak akhir tu isyak lah. Kalau isyak awal tu maghrib. Isyak akhir ni, dia gini, dia ada dalam hadis ni, dia ada juga, ada dia guna istilah maghrib tu biasalah. Waktu maghrib dia panggil isyak juga, tapi dia panggil isyak awal. Kalau sebut isyak akhir, maknanya waktu isyak. Itu. Entah sama lagi lah, maya isyak dia kata. Nak aku bau siapa tu email pun terganggu. Kuat sungguh pakai minyak wangi, pakai sikit-sikit sudahlah. Pakai sekadar supaya tak bau busuk. Sekadar tu sudah, jangan lebih-lebih. Sebab apa? Dia mengganggu lah. Sebab dia biasanya wangi ataupun kita kata perfume wanita ni dia beza, dia lain. Dia tak sama. Dia tak guna ambil atas pun kita mau kerja tu. Siapa dia kata gerak bulu hidung tu, dia kata tak. Dia tak akal, perempuan dia pakai lain. Hak dia tu kadang-kadang bila dihidu oleh lelaki, dia ada kesan yang dia ada kesan dari segi fitnah lah maksudnya. Sebab tu Nabi tak benar tu. Sebab zaman jahiliah ni sebenarnya dia ada perbincangan dia. Sebab zaman jahiliah dulu memang begitu cara perhiasan wanita. Kalau dalam bab minyak wangi siapa menarik perhatian lelaki, nak datang ke masjid tak sesuai itu. Itu antara disiplin yang disebut. Kena jaga tu. Kalau tak jaga tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Tu. Sebenarnya lelaki pun begitu juga. Siapa dia pakai jadi orang jadi sakit kepala. Ada ke setengah tu kena ambil kira juga tu. Kita mau tu tak jadi telo baca Fatihah. Tak boleh lah. Kena tak boleh itu. Kena tahu je lah. Kena
Mana tis tu biar ambil kira juga orang lain. Mengikut Imam An-Nawawi rahimahullah, larangan daripada menghalang wanita ke masjid adalah karahah tanzihi. Larangan ni bukan larangan tahrimi, tapi tanzihi. Tanzihi ni makna mengambil kira kesesuaian lah untuk orang molek, nak jaga, ada hikmat tertentu, bukan makna haram. Apabila mereka ada suami atau penjaga dan mereka menjaga disiplin syariat, maka boleh lah. Kalau tak jaga hak tu jadi dosa, makruh tanzihi. Tanzihi ni boleh pergi sampai haram. Tanzihi ni, tanzihi nak jaga supaya tidak timbul fitnah. Hak tu larang, hak tu bukan jadi haram secara mutlak. Sebab apa disebut karahat tanzihi? Sebab kalau di segi kaedah fiqh, bila larangan ni, hukum asal larangan ni maknanya haram. Tetapi ada juga setengah tidak haram. Misalnya di sini walaupun larangan, dia tidak memberi makna haram, tetapi makruh tanzihi. Makruh tanzihi ini dia ada beberapa maksud yang disebut ulama. Antaranya makruh yang kita kata, kalau satu lagi dia makruh tahrimi, ni makruh dekat dengan haram, dekat dengan haram. Hak tanzihi ni dengan erti lebih baik, supaya nampak, supaya jadi molek. Gitu. Nak membersihkan daripada unsur-unsur yang tidak baik kalau tidak jaga. Misalnya dia pergi, seperti saya sebut tadilah, dia mari dengan suami dia atau mari dengan mahram dia, dan mereka pula perempuan tu jaga disiplin syariat, patuh syariat, tu tak ada masalah lah sebenarnya. Kalau mari tengok pakaian pun kita tengok okey benar tu, kita kata cara tu. Patu masjid ni pun dia ada laluan khusus untuk perempuan, laluan ni patu tepat, memang tak ada masalah lah kita. Baik, itu kata Imam Nawawi. Namun ni, jika mereka tidak ada suami dan penjaga, bahkan mereka hidup bersendirian, maka tidak boleh menghalang mereka ke masjid, dan dalam situasi itu mereka tetap wajib menjaga disiplin syariat semasa berada di luar rumah. Jadi isu kata minta izin ni, dia ada suami, dia ada penjaga. Katalah perempuan itu dia duduk sorang-sorang dia. Sebab perempuan di sini bukan bermakna anak dara. Mana-mana perempuan lah. Walaupun setengah ulama sebut kalau perempuan tu tua sangat tu, dia ada istilah dia lah. Kalau saya nak guna istilah Kelantan, tengok pun tak ada dengar, minta maaf lah. Sebab dia ada kitab pun dia ada sebut. Maknanya kita kata orang nak akhir nak dia pun, tapi kita kata jangan. Kalau tengok cerita di sebuah negeri di dalam semenanjung kita ni, ada masuk akhbar 80 pun nyegat demo lagi, tak tahu. Tu luar kebiasaan tu. Tu luar kebiasaan. Uruf, mengikut urufnya. Tak ada yang buat begitu. Dia perempuan ni, kalau kita tengok dalam kitab, kalau perempuan tua sangat, kita kata dah, aurat dia pun lebih ringan. Sebenarnya ada ulama sebut gitu. Bahkan boleh salah pun dengan dia. Kita umur 25, dia umur 85. Tua tutup kita. Kalau naik gerak lagi, tak tahulah. Tu cara berdoa lalu lah tu. Kita kata bukan masalah umur 25, dia tu perempuan tu. Sebab ada ke perempuan umur lanjut dah kena takak keluar, ada. Jadi sebab itulah perkara ni termasuk dalam perkara kena tengok. Sebab tu ada setengah ulama dari mazhab Syafi'i, dia kata hubungnya tu kita kena tengok juga. Ada buah serah kata, kalau tak ada erah tu kena ringan lah sikit. Sampai begitu, payah juga tu. Lepas tu nak molek mana? Pakai jaga daripada awal, tak kira tua pun jaga. Orang Arab kata kullu saqit laki, setiap jatuh ada sabuk. Kita tak siap ada orang nak. Dikira kaedah tu. Jadi kukuk mana pun, cuma saya nak sebutnya, ulama kita dia mengambil kira juga keadaan tu. Kena tengoklah. Baik. Jadi kalau mengikut Imam Nawawi sini, dia kata kalau perempuan tu tak ada wali, tak ada penjaga, dia hidup sorang-sorang dia. Sama ada dia janda ke, tak ada anak, lepas tu tak ada, dia hidup sorang-sorang. Katakanlah, kan ada kayak begitu. Lepas tu nak minta izin dengan siapa? Hak ni dia tak perlu minta izin, tetapi kekal dia kena jaga syariat, patuh syariat, tetap kena jaga. Dia dengan Tuhan lah. Tu kata Imam Nawawi. Kalau kita perhatikan, semua ni gapo dia yang dikehendaki? Naknya supaya perempuan itu selamat, tidak timbul fitnah. Sebab di luar sana tu, macam-macam lah manusianya. Dan kita kata berkait dengan masjid ni, satu perkara lagi berkait dengan masjid, bila pergi tu kita nak pahala tu besar, lebih. Jangan ada unsur-unsur. Sebab hadis akan datang kita akan jumpa lah. Apa kena dengan i'tikaf. Nabi tak jadi i'tikaf. Bila isteri dia berebut, dia letak kemah. Ni lah dulu zaman Nabi dulu,
Ialah bila i'tikaf ni dia letak di sudut-sudut yang tidak mengganggu orang semaya tu, dia panggil khemah kecil, dia panggil khibak tu. Khemah kecil. Kita akan bincang akhirat lah. Hak nota tu panjang saya buatnya. Tapi nya tidak masuk dalam ni. Tak apalah. Tu. Jadi bila Nabi buat tu, ni pada 10 akhir Ramadan lah. Jadi Aisyah pun minta dengan Nabi. Nabi benar. Mari Hafsah, dia minta dengan Aisyah. Aisyah sebut Nabi benar. Mari isteri dia lah minta juga. Nabi kata jadi lagu lain ni. Akhir sekali Nabi tak jadi. Nabi kata albirra turidna. Jadi baik kau gini, nampak macam duk berebut tu, nampak macam cemburu seolah gitu. Tapi Nabi tak kata cemburu tu. Cuma ulama faham. Akhir sekali Nabi tak jadi i'tikaf 10 akhir tu. Nabi i'tikaf pada bulan Syawal, awal Syawal. Ulama kata hari raya dia i'tikaf. Sebab dia tak apa, muka dia tidak puasa gitu. I'tikaf tak apa, tak puasa pun. Kita akan bincang akan datang lah. Apa dia maksud? Nak yang dalam bab ibadat dia tak boleh ada unsur-unsur yang menyebabkan jadi kurang pahala. Unsur benci, nak marah, tak boleh bila buat ibadat. Dia jadi kurang pahala. Betul-betul ibadat dia nak dalam keadaan hati tenang. Tu kena jaga. Tu ya sebenarnya. Baik. Yang ke-10, kesimpulan. Isu perempuan ke masjid untuk salat berjamaah adalah isu khilaf di kalangan ulama. Bahkan perkara ini berlaku di kalangan sahabat lagi. Ada yang mengatakan harus dengan menjaga akhlak dan disiplin agama. Ada yang mengatakan tidak harus, bahkan mereka salat di rumah mereka lebih afdal. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik bagi wanita yang sudah tua salat di masjid. Ni lah. Dia kata kalau tua benar tu tak apalah, dia kata. Sebab tu kan kita tengok mari tua-tua. Betul sungguh sebab dulu masjid ke banyak tiang dia kami kira dah agaknya tu. Tiang banyak tempat nyandang. Baik, tak apalah. Aku ke mana pun, walaupun dalam kitab ni sebenarnya Syekh Ethiopi ni bincang panjang lagi, cuma saya petik sebab setengah-setengah tu tadakhul. Setengah tu perbincangan walaupun panjang tapi sebenarnya bincang perkara sama. Jadi saya tidak ambil semuanya. Baik, kita pergi satu tajuk lagi ni ringkas lah. Bab yang ke-16, orang yang dilarang datang ke masjid. Ni termasuk disiplin ni. Ni kita bincang tentang disiplin. Bila mari masjid, sangat kena jaga ni. Jadi Imam Nasai buat bab yang khusus. Bab yang ke-16 ni, man yumna' minal masjid. Orang yang dihalang daripada masjid. Yang ni daripada berada di masjid. Bahkan kalau kita tengok hadis ni, bukan hadis ni, hadis selepas ni. Hadis ni tidak lagi. Hadis lain Hadis 708 tu lagi berat. Cuba kita tengok hadis ni dulu. Orang yang dihalang, yang ni tidak dibenarkan masuk dalam masjid. Hadis 707. Wa biqala akhbarana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Yahya an Ibn Jurayj qala hadatsana Atha an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi asy-syajarah qala awwala yawm as-sum thumma qala as-sum wal basal wal qurrath fala yaqrabna fi masajidina fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhul ins. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada awal pagi dia sebut gini. Mula-mula pada awal pagi dia sebut gini, sesiapa yang memakan daripada pokok ini, maksudnya bawang merah, maka janganlah menghampiri kami di masjid-masjid kami. Kemudian selepas tu, kok tadi sebutnya pada awal pagi dia sebut begitu. Selepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam kata pula, bawang merah, bawang putih, daun bawang, banyak lagi. Kok mula-mula tadi dia sebut mula sum saja. Lepas tu sebut pula bukan daun saja, bawang tu sendiri, bawang putih, lepas tu daun bawang. Maka janganlah mendekati kami di masjid-masjid kami, kerana para malaikat berasa terganggu kerana sesuatu yang manusia terganggu kerananya. Jadi malaikat juga terganggu. Jadi apa semua maksud tu? Apakah itu kiasan ke macam mana? Kita akan bincanglah. Baik, tu. Apa dia? Sebelum kita pergi pada perbincangan daripada hadis ni secara umumnya, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang seseorang itu bila dia makan dia hak bau, mulut jadi bau. Tak benar. Cuma hak Nabi sebut sebagai contoh dalam hadis ni, hak berlaku dalam masyarakat adalah berkenaan dengan bawang tu. Lepas tu makan lagu mana? Siapa bau, siapa daun tak begitu. Kita tengok dalam hadis lain lah. Tengok dalam hadis disebut perincian tu. Baik, yang pertama hadis bab iaitu hadis Jabir adalah sahih. Itu jelas.
Yang kedua, hadis bab menjelaskan individu yang dihalang memasuki masjid. Baik. Yang ketiga, Al-Allamah Ibn Daqiqil Aid berkata, sebahagian ulama berpendapat ini khusus kepada masjid Nabi SAW sahaja, kerana ianya dikaitkan dengan tempat turun malaikat membawa wahyu. Namun pendapat yang sahih adalah umum, bukan khusus pada masjid Nabi SAW. Jadi orang kata masjid Nabi saja tu kira pendapat yang agak minoriti lah. Ulama kata kalau kita pakai hal tu saja, sebenarnya tak sesuai. Sebab maksud sebenarnya masjid ni semua masjid lah. Dia gini kalau dalam syarah Bukhari, kalau kita belajar Bukhari, dia sebut masjid ni dia mesti lebih selesa daripada rumah kita. Kalau kita duduk di rumah, mari masjid jadi tenang. Ni duduk di rumah masjid sabu buruk jadi. Kotor, kapek pun tak ada mana kapek, bulu tak ada lakar kapek. Tak misal lama lah. Tak boleh bau busuk. Kena jaga. Kena jaga Baik. Namun pendapat yang sahih adalah umum, bukan khusus pada masjid Nabi saja. Tidak dinafikan ada teks hadis yang menyebutkan masjidina. Tapi ulama membuat alasan dengan mengatakan maksud masjid kami bukan khusus pada masjid Madinah, tetapi ia bermaksud jenis masjid. Jadi masjidina tu bukan masjid kami. Kami itu bukan makna kami itu di Madinah. Masjid kami masjid orang Islam lah. Jenis masjid. Tu ramai ulama kata gitu. Jadi larangan dalam hadis ilahnya adalah menyakitkan. Sama ada menyakitkan manusia atau malaikat yang hadir dalam masjid. Dan sudah tentu kehadiran manusia dan malaikat bukan khusus kepada masjid Madinah sahaja. Ni disebut dalam kitab Al-Umdah. Ni Umdah ni ada tak ada nota kaki. Ni Umdah ada nota kaki. Ada hasyiah bawah tu. Tu. Jadi dia kata kalau pakai masjid Madinah saja, mana terlalu sempit sangatlah jadinya, tak sesuai. Sebab tu jumhur ulama kata dak ni merangkumi semua masjid di muka dunia ni. Yang keempat, kesimpulan hadis. Kehendak ataupun maqasid hadis adalah seseorang hendaklah mengurus dirinya dengan baik agar tidak mengganggu orang lain. Sebab itulah dalam setengah pandangan ulama dia kata hadis ni sebenarnya berkait dengan disiplin, nak dapat pahala. Kalau mari dalam keadaan kita tidak jaga, mulut bau. Kalau tidak mulut pun boleh jadi kaki bau. Boleh jadi pakaian bau. Menyebabkan orang jadi tidak tenang. Menyusahkan orang. Tak boleh. Jadi tak boleh pahala. Sampai begitu sekali kena jaga. Yang kedua, dilarang secara khusus datang ke masjid kerana ia adalah tempat yang paling berkat berbanding tempat-tempat lain. Masjid adalah tempat yang menjadi kunjungan umat Islam untuk beribadat dan menjadi tempat kunjungan malaikat juga untuk menjadi saksi kebaikan kepada manusia agar mereka mendapat rahmat Allah. Jadi ni masjid, sebab apa sebut masjid? Bukan bermakna bila kita bicara tentang masjid online tak apalah kalau busuk mulut tak jaga, tubuh bau, mulut bau tak jaga pun tak apa pergi tempat lain. Masjid tak boleh. Dah. Sebut masjid ni kerana masjid ni kira-kira tempat paling berkat. Hak lain pun gitulah juga. Gitu. Yang ketiga, sudah dimaklumi bahawa masjid adalah tempat yang menjadi simbol kebaikan dan tempat untuk melatih jiwa manusia menjadi baik dan berakhlak. Dan bermula daripada masjid jugalah maka akan diterjemahkan sebuah kehidupan yang diredai Allah semasa mereka berada di lapangan yang lebih luas di luar masjid. Jadi hak kita disiplin di masjid ni sebenarnya kita nak bawa keluar. Sebab tu ditekankan masjid ni. Sebab latihan kebaikan untuk umat Islam ni dia banyak ditumpukan di masjid. Jadi bila kita tubik keluar, misalnya kita kata datang ke masjid kan, dia ada pantal, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Mana kena patuh syariah. Tujuan apa tu? Nak melatih umat Islam supaya taat kepada Allah. Kalau kamu boleh taat di masjid, di luar pun kamu kena taat juga. Kamu boleh taat dalam bulan Ramadan, sehingga perkara yang harus pun tidak boleh makan, bermula daripada masuk waktu subuh sehingga tenggelam matahari. Kenapa kamu tidak boleh juga patuh pada larangan Allah, kepada suruhan Allah di ketika lain? Sedangkan ini adalah merupakan waktu latihan. Mana seolah Tuhan nak rekrut kita lah, kita kata dalam masa sebulan. Mari masjid ni 5 kali sehari nak rekrut supaya kita jadi baik. Tiba-tiba tak jadi baik lagi. Maknanya ada tak kena lah tu cara pendidikan. Yang keberapa? Yang keempat, ada sebahagian ulama beristidlal dengan hadis ini bahawa salat berjemaah tidak fardu ain, tapi dia fardu kifayah. Ini antara ini mazhab Syafi'i lah. Yang kelima, Ibnu Daqiqil Aid menyebutkan Ahlul Zahir dan sebahagian dari kalangan ulama yang berpendapat haram makan bawang kerana dengan sebabnya maka terpaksa ditinggalkan wajib, iaitu berjemaah.
Jadi setengah ulama, tapi ini ahlu zahir lah, dia kata haram makan bawang. Sebab kih dia jadi tak boleh mai Jumaat. Ada kata gitu. Semai Jumaat ni kan wajib kalau mengikut dah setengah-setengah mazhab. Nah, untuk lelaki lah. Tiba-tiba dengan sebab makan bawang, Nabi tak pernah pergi. Jadi dia tak boleh buat perkara wajib ki makan bawang. Makan bawang itu jadi haram. Ada istilah kita, tapi ni ulama kata ni ahlu zahir saja ni. Oh paruk tak boleh makan bawang. Hak ni dia kata makan bawang dekat lagi masjid. Kira pergi masjid, kalau dia makan bawang pukul 2, kelilik di rumah, memang pukul 2. Tak apa. Kita tengok hadis lain lah, kita akan boleh faham. Hadis lain ada sebut. Itu kita bincang adalah hadis lain. Baik. Yang keberapa? Yang keenam, melalui hadis ini maka difaham secara umum bahawa apa sahaja yang boleh menyebabkan timbul keadaan atau suasana yang tidak selesa dalam masjid, maka benda itu perlu dijauhkan dan dihilangkan daripada masjid. Kita tengok akan datang, kita akan jumpa dalam hadis Nabi eret orang yang mulut bau tu pergi ke kubur Baqi'. Tu saya kata tu. Kubur Baqi' tu bukan kawasan masjid, bukan sekadar keluar daripada masjid, daripada kawasan luar masjid pun. Pergi sampai geletak di kubur Baqi'. Parah tu. Kalau buat lain jadi isu tu. Tak apalah, seterusnya yang ketujuh. Kemestian menjaga jadi maknanya sebut mulut bau tu itu contoh. Hak naknya ke dia maqasid dia, tujuan hadis tu naknya supaya kita ni jaga kebersihan diri. Sebab kalau diri yang kotor, dia tidak, kita pun sendiri tidak sah, dan dia lebih berat lagi dia mengganggu orang lain. Hak tu yang tidak dikehendaki datang ke masjid. Yang terakhir, kemestian menjaga kebersihan masjid yang merangkumi tempat dan suasana agar sentiasa nyaman dan menyegarkan. Hak tu tujuannya. Mana pihak masjidnya kira lah dia kata dengan kapeknya, masa vacuum tu ada, kita kata vacuum mahal, ada air tubik sekali minyak angin lalu kita tahu. Letak pula minyak angin, tiba-tiba kita mari bang busung. Maknanya pihak masjid jaga, kita Jumaat ni pun kena jaga. Hatu adnanya. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik, bab yang ke-17 tu kita bincang semula lah insya-Allah. Man yukhraju minal masjid, orang yang dikeluar, mari dah masjid, kena heret tubik. Orang pasal mana? Siapa tak mana tu, siapa kena heret tubik daripada masjid. Ni hak mari dah ni. Sudah masuk dalam masjid, tiba-tiba dikeluarkan. Orang yang bagaimana? Ciri-ciri yang bagaimana sehingga ditarik keluar daripada masjid itu. Ini insya-Allah tajuk ni kita bincang pada sesi akan datang insya-Allah. Jadi sesi akan datang itu maknanya dalam bulan Syawal lah insya-Allah. Sebab bulan Ramadan ni kita cuti untuk program ni. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.